المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم تحية الإسلام وهي تحية الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sekali lagi dapat kita berkumpul bagi melanjutkan kuliah Isnin kita. Jadi tanpa melengahkan masa, kita menjemput Al-Fadhil Ustaz Ramli pada tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Isi majlis Tuan Haji Amin, adik-adik, rakan pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, insya-Allah pada petang ini kita akan teruskan majlis ilmu kita bersama dengan surah Muhammad. Surah Muhammad, surah yang ke-47. Dan kita akan mulakan dengan meneruskan dengan ayat yang ke-12 ya. Betul lah? Sebab bagi tahu dia wakaf di ayat yang ke-11. Okey. Mungkin sama-sama kita slowly kita boleh sama-sama baca ayat-ayat yang kita insya-Allah akan bincang pada petang ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yudkhilul ladina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar wal ladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. صدق الله العظيم. 12 hingga 15. Kalau ada masa kita bincang ayat yang ke-15. Kalau masa kecederaan kita tak boleh guna, tak cukup untuk masa kecederaan. Kerana perbincangan ayat yang ke-15 sendiri sangat panjang. Qala ta'ala
surah ayat 12, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannati. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang saleh ke dalam syurga, jannati. Dalam bahasa Arab, yudkhilu, Allah Ta'ala akan memasukkan. Dia duduk awal. Yudkhilu apa? Yudkhilu jannatin. Kalau kita masuk, akan dimasukkan ke syurga kan, immediately kan, terus. Tapi bahasa Arab begitu, innallaha yudkhilu. Dia sebut yudkhilu siapa? Alladzina amanu wa 'amilus salihat. Dimasukkan ke dalam syurga, jannati. Kemudian didatangkan dengan sifat-sifat syurga, tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna. Dan sebaliknya, balasan untuk orang-orang yang kafir, mereka ini menikmati kesenangan. Yang mana orang kafir ini sifat dia menikmati kesenangan, yatamatta'una wa ya'kuluna, dan mereka makan minum sebagaimana al-an'am, kama ta'kulul an'am, sebagaimana makan minum binatang-binatang ternakan. Dahsyat bandingan tu macam binatang makan minum. Wan naru maswal lahum, dan sedangkan api neraka lah menjadi tempat tinggal bagi mereka. Dia tak kata kesudahan. Di sini disebutkan kalimat maswal lahum. Okey. Jadi apa yang ingin disebutkan oleh Allah Subhanahu taala di sini? Okey, para tafsir membahaskan tentang ayat 12 adalah jawapan bagi ayat 12 adalah jawapan kepada ayat yang ke-11 sebelumnya, di mana Allah Subhanahu taala menjanjikan pertolongan pada ayat yang ke-11. Allah sebagai penolong, maula alladzina amanu walladzina kafaru la maula lahum kan. Jadi bentuk pertolongan tersebut adalah al-jannah bagi orang yang beriman, bagi orang yang beramal saleh, keputusannya adalah al-jannah. Okey, keputusannya adalah al-jannah, itu syurga. Jannah-jannah ni syurga. Kerana syurga ini insya-Allah pada ayat 15 akan ada disebutkan berkenaan dengan keadaan-keadaan yang berlaku di syurga Allah Subhanahu taala. Benda yang tidak boleh kita bayangkan dengan fikiran kita. Kalaupun bayangan ataupun sifat-sifat sebahagian syurga itu diberikan adalah sebagai pendorong. Kita lihat kenikmatan yang ada di dunia, jadi kita rasa kenikmatan ini kita nak juga. Kalau kita dimasukkan ke syurga Allah SWT, maka Allah Ta'ala menyediakan syurga tersebut. Jadi bentuk pertolongan yang disebutkan dalam ayat yang ke-11 tersebut dijelaskan dalam ayat yang ke-12 ini. Bentuk pertolongan ialah dengan memberikan kenikmatan yang kekal di syurga Allah SWT, bahkan ditambahkan lagi dengan kemenangan sewaktu berjuang Islam di dunia. Jadi peperangan yang disertai oleh umat Islam, Allah SWT izinkan walaupun dengan kelengkapan yang sangat kurang, mereka ini diberikan dengan kemenangan di dunia. Jadi kedua-dua mereka dapat. Okey. Dan untuk orang kufur pula, okey, ayat tersebut sebut berkenaan dengan orang kufur. Wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Kenikmatan mereka di dunia ini tidak diberi nilai. Bahkan kenikmatan yang mereka kecapi, makan dan nikmat-nikmat yang yang pelbagai ini diibaratkan sebagaimana binatang-binatang ternakan
menikmati nikmat-nikmat tersebut di dunia. Walaupun mereka merasa lazat, kelazatan makan makanan, minum dan sebagainya, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah Ta'ala berikan dalam kehidupan mereka, bersosial dan sebagainya, tetapi ibaratnya ialah seakan binatang yang menikmati makanan. Kita pergi tengok kangaroo pula kat zoo. Kat sini lembu-lembu gemuk semua kan. Kambing-kambing gemuk. Kat Malaysia kambing-kambing kurus saja makan plastik. Tak ada padang ternak yang luas macam Australia kan. Padang ternak di Australia ni kita tengok, mata kita tengok tak habis lagi dia punya sudut tu. Jauh di sana, sangat luas. Okey. Jadi binatang ini makan daripada makanan yang tersedia dengan penuh lahap, dengan penuh nikmat, dengan kehendak haiwaniah dia sebagai haiwan, okay, yang tidak menggunakan akal di dalam membuat keputusan dan sebagainya. Okay? Hanya Allah Ta'ala beri limitation kepada haiwan tersebut. Jadi ibarat orang kufur kepada Allah. Bila mana datang kepada mereka orang yang nak memberikan hidayah, menunjukkan jalan ke jalan yang benar, supaya mereka ini meninggalkan daripada penyembahan berhala, membuat perbuatan-perbuatan yang merugikan mereka, membuat kemusnahan di dunia dalam hal ehwal kehidupan mereka. Bila mana mereka diajak ke arah kebaikan, mereka menolak. Okey. Jadi kalau kita boleh tengok sendiri dengan mata kepala kita keindahan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang tidak beriman, tetapi kenikmatan ini akan dibalas dengan azab Allah yang menanti di yaumul akhir. Syekh Sya'rawi dalam buku dia Khawatir, okay, dia membahaskan ayat ini dalam bahasa Arab sikit, minta maaf. Saya terjemahkan. Dia kata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini menerangkan tentang amal ahli iman, amal mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akibat ataupun keputusan daripada amalan yang mereka lakukan. Begitu juga disebut berkenaan dengan amalan orang-orang kafir dan akibat daripada amalan mereka. Jadi orang mukmin ini diberikan dengan amra qalbahu. Jiwa mereka ini disuburkan dengan keimanan. Kita ada nilai iman dalam jiwa kita. Kalau kita tak ada nilai iman, jumpa benda yang halal makan, jumpa benda haram hentam, sama. Sebab judgement tu tak betul. Okay? Kita tak hakimkan, kita tak guna kita tak guna keputusan yang balik kepada Allah SWT, maka kita ikut kata hati kita, maka mungkin hati kita mengajak ke arah kejahatan, kita buat juga. Okay? Jadi jiwa orang yang beriman ini akan disuburkan. Macam umur jugalah. Amra ni daripada kalimah amara, kan? Begitu juga panca indera mereka ini disuburkan dengan amal-amal yang soleh. Amal-amal yang soleh dipandukan ke arah membuat perkara-perkara yang baik-baik. Al-a'mal as-salihah. Jadi bagi mereka ialah jannatin tajri min tahtihal anhar. Disebutkan juga sebenarnya berkenaan dengan jannatin tajri min tahtihal anhar. Kenapa Allah Ta'ala kata tajri min tahtihal anhar? Sya'rawi kata itu nak menggambarkan bahawa betapa dekatnya, okay, sungai tersebut, dan betapa ianya berterusan tanpa henti dan tidak terputus. Sebab itulah bawah, kan? Nak bagi tahu very close, okay? Sangat-sangat dekat. Kita pun kalau panas-panas nak pergi sungai lah, nak mandi sungai dan sebagainya. Ini adalah fitrah al-insan. Begitulah apa keadaan orang kafir pula, yang disebabkan mereka ini memakan makanan
dan meminum minuman yamla'una bihi, mereka penuhkan perut-perut mereka, butunahu, dan juga penuhkan segala gedung-gedung dia, benda-benda yang dia nak isi. Tetapi dalam masa yang sama, jiwa-jiwa yang penuh dengan makanan tersebut, yang penuh perut yang penuh dengan makanan tersebut, rupa-rupanya jiwanya adalah kosong dan tidak terbina dengan makna-makna yang tinggi ataupun kualiti-kualiti yang kita sebutkan dengan keimanan sebagai keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat rugi, sangat rugi, sangat-sangatlah rugi. Jadi kemenangan yang sebenar bagi seorang manusia ialah kerana dia berjaya untuk menjadi mukmin, seorang mukmin yang sahih, seorang yang beriman secara sahih benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang kafir yang memakan makanan, minum minuman tadi, dalam masa yang sama jiwa mereka kosong. Mereka ini, keadaan kehidupan itu diberikan perumpamaan sebagaimana kehidupan haiwan-haiwan ternakan, tidak lain, tidak bukan, sama saja. Tak, haiwan ni kalau dapat makan makanan, maka dia dah berjaya dah. Okey, tak perlu benda lain dah. Kalau Tuhan dia sediakan minuman dan sebagainya, okey, that's all. Tunggu masa sembelih manusia, kita pula makan ya. Jadi setakat itu saja dia punya hayat dia, kehidupan dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan mereka ini, orang yang kufur ini, dengan apa? Dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma ta'til aqibah wal jazaa' at-tabi'i. Jadi ganjaran secara tabi'inya, okay, bagi golongan-golongan ini adalah neraka yang merupakan mathwal lahum, iaitu tempat tinggal yang kekal. Sebab itulah Allah SWT sini sebutkan mathwal lahum. Okay, dalam ayat saya insya-Allah kita okey. Ayat seterusnya, qala ta'ala, wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Wa ka'ayyin min qaryah, dan bukan sedikit daripada qaryah. Qaryah di sini kampung sebenarnya, tapi dikendaki bukan kampung sendiri. Penduduk yang mendiami kampung. Jadi bahasa Arab biasa dia guna. Okey. Biasa dia guna kalimah membayangkan perkara yang lain. Hiya ashaddu quwwatan min qaryatika. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di sini nak disebutkan, okey, berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan peristiwa yang telah berlaku. Jadi saya memetik sebenarnya di bawahnya, insya-Allah akan ada satu hadis, okey, asal daripada Ibnu Abbas berkenaan dengan sebab nuzul ayat ini. Jadi Allah SWT kata bukan sedikit daripada penduduk, okey, yang di negeri-negeri yang lebih kuat dari negerimu, dari penduduk negerimu. Jadi kita tahu bahawa ini adalah conversation Allah SWT dengan Nabi Muhammad SAW dan pengikut baginda Rasulullah SAW. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan bandingan. Wahai Muhammad, kalau kamu rasa apa yang terjadi kepada kamu, peristiwa peperangan di antara kamu dengan orang kafir ini, perentangan mereka terhadap dakwah kamu, pengorbanan yang kamu terpaksa lalui dengan dalam memperjuangkan agama Allah ini, kamu ingat, wa ka'ayyin min qaryah. Kalau aku nak bandingkan, bukan sedikit sebenarnya negeri-negeri yang lebih kuat lagi kalau kamu bandingkan dengan Ahlu Makkah yang mengeluarkan kamu daripada Makkah ke Madinah itu. Ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka, yang telah mengeluarkan kamu daripadanya, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Ahlaknahum, kami binasakan mereka. Mereka memaksa kamu keluar daripada Makkah,
ke Madinah, memaksa orang Islam, okey, semua. Apa yang Allah Ta'ala buat? Kami binasakan mereka. Jadi kebinasaan terhadap orang kufar Quraisy, orang kafir dan sebagainya berlaku dalam bentuk kekalahan-kekalahan mereka dalam peperangan. Antaranya. Dan akhir sekali mereka sangat daripada ketinggian, daripada kekuatan yang ada sebelum zahirnya Islam, sebelum Nabi SAW berpindah ke Madinah Munawwarah, dengan sendirinya selepas kekalahan-kekalahan di Uhud, okey, kekalahan di Badar dan sebagainya, Ma'rakah Al-Hudaybiyah dan lain lagi, maka mereka, kekuatan mereka telah mula jatuh. Jadi itu adalah antara cara Allah SWT menghapuskan mereka. Fala nasira lahum. Dan orang yang dibinasakan ini tidak mendapat pembelaan daripada Allah SWT. Mereka tidak dibela oleh sesiapa sekalipun. Fala nasira lahum. Maka tidak ada penolong yang dapat membela mereka. Okey. Sebab turun ayat ini adalah asal daripada Ibn Abbas. Okey, mengikut Darat.net ini, dia mengatakan bahawa as-sahah al-athar. Jadi asar yang sahih. Okey. Bahkan ada beberapa hadis lain, walaupun ada nas-nas yang very simple, saya perhatikan bahawa ianya adalah hadis yang dhaif, hadis yang maudhu', dibuat-buat juga ada juga. Tetapi kita mengambil nas yang lebih dekat kepada as-sihah, kepada kesahihan. Okey. Bahkan Al-Imam Az-Zuhaili, okey, Wahabah, okay, Wahabah Zuhaili menyebutkan di dalam bukunya juga satu riwayat asar daripada Ibn Abbas. Qala Ibn Abbas, lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilqa al-ghar, nadhara ila Makkah faqala anta ahabba biladullah ilayya walaula an ahlaka akhrajuni minka lam akhruj minka fa anzalallahu hazil ayat. Maksudnya bila mana tak kala Rasulullah SAW, okay, berada di Ghar Athur, tempat persembunyian sementara, maka Rasulullah SAW melihat ke arah Makkah, okay. Dan sabda baginda berkata bahawa sesungguhnya aku sangat sayangkan, okay, sangat sayangkan kamu, wahai Makkah, okay, sungguhnya ianya adalah tempat yang paling aku kasihi, sayangi. Kalaulah bukan penduduk Makkah menghalauku atau mengeluarkanku daripada kamu, sesungguhnya aku tidak mahu untuk keluar daripada Makkah. Jadi Rasulullah kata, kalaulah dia tidak dihalau, dia akan rasa berbangga dan mencintai untuk berada di Makkah Al-Mukarramah. Okay? Ini nak menandakan bahawa makan, okay, bahawa Makkah itu mempunyai adalah berada pada makam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ia menjadi suatu tempat yang sangat disenangi dan dikasihi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini juga yang saya ambil daripada Darat.net ini, An Ibn Abbas qala, lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah qala ama wallahi inni la akhruj minka wa inni la a'lamu annaka ahabba biladillahi ta'ala ila Allah, biladillahi ila Allah wa akramahu 'ala Allah walau la ahlak akhrajuni minka ma kharajtu. Maksudnya, mafhumnya adalah sama dengan hadis yang ada dalam kitab Wahabah Zuhaili ini, Al-Wajiz fi Tafsir Al-Quran Al-Azim. Okey. Jadi kedua-duanya nak menyatakan bahawa disebutkan oleh Syekh Zuhaili bahawa ianya adalah sebab turun bagi ayat yang kita bacakan tadi. Okey, ayat yang kita bacakan tadi. Macam mana Allah Subhanahu Taala menjanjikan, okey, memberikan bandingan kebinasaan akan ditimpa kepada mereka yang menolak hidayah ataupun menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibandingkan dengan mereka-mereka yang sebelum ini telah dibinasakan, walhal mereka ini adalah lebih mempunyai kekuatan kalau dibandingkan dengan ahli Mekah yang telah mengeluarkan baginda Rasulullah SAW daripada Mekah.
pada waktu itu. Jadi ini adalah salah satu cara bila mana Allah SWT menurunkan ayat-ayat ini, bersabit berkenaan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, memberikan kekuatan dan ketenangan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memberikan peringatan dan pengetahuan juga kekuatan kepada pengikut-pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Jadi bila tengok ayat, mereka akan rasa ini adalah janji Allah SWT. Benarlah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu caranya. Jadi kita hari ni tak gerulah gitu kan. Kita duduk rasa gelisah apa, kita nak tunggu bila nak turun ayat dan sebagainya. Kita kena baca lah. Kita kena baca, kita kena bertadarrus kan. Kita kena